Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وزينا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم waj'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberi kelapangan untuk kita berada pada malam ini. Kita dapat sama-sama meneruskan lagi pengajian daripada kitab Fatih Faridatul Faraid karangan Haji Ni Abdullah Al-Jambui, yang mana kita berada pada pembicaraan pembicaraan ni tak? Ke mana? Situ. Berkait dengan muqaddimah ilmu. Jadi pengarang sebut pada awal ini, sebelum masuk kepada kitab ataupun maksud kitabnya, diterangkan dulu berkait dengan ilmu tauhid itu apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Ilmu tauhid katanya ialah himpunan ilmu akidah, ilmu i'tiqad yang diambil daripada dalil akal dan dalil hadis Quran. Itu ringkasan ataupun pengarang sebut berkaitan dengan takrif ringkas ilmu tauhid. Sekarang kita sambung lagi pada pembicaraannya. Tadi takrif secara ringkas, sekarang pembicaraannya. Bicara pasal apa ilmu tauhid ni? Bincang pasal apa? Katanya mengenal zat Allah dan Rasul dengan beri nampak di akal kita tiga perkara, iaitu wajib dan harus bagi keduanya dan mustahil atas keduanya, dan juga mengetahui barang yang mengajar oleh Rasul seperti hari kiamat dan lain-lain. Sekarang ni apa yang kita nak dengar, makna kandungan isi ilmu tauhid. Dia bicara tentang apa? Itu maksud pembicaraannya. Dia tidak lari daripada perkara ini yang akan dibincangkan nanti. Kata dia mengenal zat Allah dan Rasul. Mengenal zat Allah dan Rasul. Makna mengenal Allah dan Rasul lah. Mengenal Allah dan Rasul. Zat tu menunjuk pada diri Allah dengan maksud mengenal Allah dan mengenal Rasul, dengan beri nampak di akal kita. Nak kenal macam mana tu? Nampak di mata kah? Dengar di telinga kah? Bukan. Nampak di akal kita. Kerana perkara-perkara ini ialah perkara yang berbentuk tasawuri dan tasdiki. Kita kena faham dulu, lepas tu kita kena tasdik. Kita kena mengia dan menyungguhkan. Nampak? Okey. Jadi bila kita faham gitu, maka tidak timbul masalah. Sebagaimana hujah golongan-golongan materialisme, nak mengisbatkan sesuatu mesti kena ada sungguh sampai nampak. Kalau tak ada, makna kita tak boleh kata ada.
Nampak tak? Dia nak membukti, dia kena buat pembuktian melalui eksperimen. Ini golongan-golongan yang berpegang kepada benda perkara itu hanya ada yang nampak dan ada pembuktian. Pembuktian dengan cara eksperimen dan cara ada kesan yang zahir. Jadi ni pegangan-pegangan orang etis, orang etis, komunisme dan semuanya. Bahkan setengah daripada tempat, kalau dulu di sebahagian daripada negara Arab dimasuki oleh pahaman-pahaman ini, dia cuba masuk menerak dalam pengajaran sekolah ini. Jadi macam mana dia tanamkan doktrin dalam pelajar, kepada pelajar, supaya kita tak boleh percaya kecuali benda yang nampak. Kalau tak nampak, kita tak boleh nak percaya. Nampak tak? Kalau benda tak nampak, kita tak boleh nak percaya. Jadi dia pun masuk kelas. Dia kata, anak murid sekalian, murid-murid sekalian, okay, saya ada tak? Awak nampak saya tak? Nampak. Kalau nampak saya, maka saya ada. Okay, papan hitam ni nampak tak? Nampak. Kalau nampak, makna ada. Sekarang ini meja nampak tak? Nampak. Kalau nampak, maknanya ada. Nampak maknanya ada. Jadi dia masuk kelas sebelum dia mengajar tu, dia terang tu. Dia cuba masukkan doktrin ni. Makna benda yang nampak baru kita boleh kata ada. Benda yang kita nampak baru boleh kata ada. Tiap-tiap hari. Akhirnya sampai masa dia nak test, nak uji pelajar dia. Okey, hari ni cikgu nak tanya, siapa nak tolong terang balik apa yang cikgu ulang-ulang pagi-pagi. Okey, dia teranglah. Bagi seorang pelajar tu. Okey, sekarang ni nampak tak cikgu? Pelajar ni cakap, semua nampak tak cikgu? Nampak. Maka cikgu ada. Nampak tak papan hitam? Nampak. Maka papan hitam ada. Nampak tak meja? Meja ada. Okey. Nampak tak akal cikgu? Dok kata tak nampak. Maka cikgu tak ada akal. Cikgu tak ada akal. Oh, cikgu dia marah. Akhirnya keluar. Tengok. Jadi pembuktian secara nampak saja dia tidak cukup. Kerana itulah ada perkara yang bukan dibuktikan dengan nampak, tapi dia boleh dipaham dan digerti dengan akal. Kita balik rumah, tiba-tiba telah tersedia Neslo di atas meja. Katalah kita minat Neslo panas, Neslo di atas meja telah siap sedia. Apa yang terfikir pada otak kita, walaupun kita tak nampak, kita mesti faham bahawa ada yang buat. Dia tak akan Milo mari sendiri dengan Nescafe, campur sendiri dalam bekas tu, air panas mari masuk sendiri. Akan berlaku. Pasti ada yang membancuh, meletakkan di atas meja. Kaca-kaca letak atas meja. Maka begitulah alam ini. Alam ini walaupun kita tidak nampak pencipta bagi alam, tapi keberadaan dan sifat alam tu sendiri telah menunjukkan kepada ada pencipta yang menciptanya. Dia tidak akan jadi sendiri. Okay. Kemudian kata dia, jadi kenal zat Allah dan Rasul dengan beri nampak di akal kita 3 perkara. Okay. Sekarang ni dia fokus lagi. Kita nak kenal Tuhan ni ikut cara mana? Nak kenal cara mana? Berkait dengan 3 perkara, iaitu wajib dan harus bagi keduanya, dan mustahil atas keduanya. Di sini pengarang dia berhati pada menterjemahkan dan memilih perkataan. Kali ikutnya wajib, mustahil, harus tu sekali, tapi dia wajib dan harus bagi. Sebab dalam bahasa Arab yajuzu wa yajuzu wa wajibun lahu ta'ala wa yajuzu lahu ta'ala, diguna dengan huruf lam. Lepas tu dia kata bagi keduanya. Dan mustahil atas, wa yastahilu alaihi. Bila mustahil dia guna haraf ja'ala.
maka dia terjemah mustahil atas kedua. Ni tak ada, dalam bahasa Melayu kita dia tidak ada perbezaan sangat, sebab kita menggunakan satu bentuk frasa. Kita kata wajib, mustahil, harus bagi Allah. Cuma kenapa dibezakan wajib kemudian harus, lepas tu mustahil ke diam? Kerana nak mengikut kepada terjemahan ataupun bahasa asal penggunaan kalimah bahasa Arab. Yang mana kalau harus, wajib dan juga harus, dia akan guna yajuzu lahu wa wajibun lahu wa jaizun lahu dengan lam. Adapun wa mustahilun ala Allah, dia akan guna kalimah ala. Sebab tu dia kata mustahil atas Allah. Jadi perkara apa yang wajib kita tahu, kena kenal pasal Allah, berkait dengan 3 perkara. Apa yang wajib atas Allah, apa yang mustahil atas Allah, apa yang harus atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni wajib, mustahil, harus. Yang ketiga-tiga ni dipanggil sebagai hukum akal. Hukum akal. Okey. Jadi apa yang kita nak kenal tentang Tuhan ni, bukan kita nak kenal hakikat zat Tuhan, bukan kita nak kenal tentang hakikat sifat sebenar macam mana. Dok, hak tu di luar kemampuan akal. Kita hanya nak mengenal aspek apakah sifat yang wajib, mustahil dan harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang Allah Taala beritahu dan Nabi SAW beritahu. Ada pun memahami sungguh-sungguh hakikat Allah tu, manusia, makhluk tak mampu tahu. Makhluk tak mampu tahu. Jadi kita tahu dalam lingkungan sifat-sifat yang Tuhan beritahu. Dan sifat yang Tuhan beritahu ni tak lari daripada wajib, mustahil dan juga harus. Jadi wajib, mustahil, harus pada Allah tu satu. Yang kedua, wajib, mustahil, harus bagi Rasul. Nabi juga sama. Apakah sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Dan juga mengetahui barang yang mengajar oleh Rasul seperti hari kiamat dan lain-lain. Yang ni merujuk kepada perkara dipanggil bagi sam'iyat atau perkara-perkara ghaib. Sam'iyat, ghaibiyat, iaitu perkara-perkara yang Nabi beritahu dan ceritakan kepada kita. Jadi benda-benda ghaib inilah berkait dengan azab kubur, berkait dengan malaikat, berkait dengan jin, syurga, akhirat, neraka, azab, mizan, sirat. Benda-benda yang tak nampak, yang hanya kita dapat dengan perantaraan Nabi khabar, dengan samak. Samak tu makna sam'i, hanya dengan kita dengar wahyu yang disampaikan kepada Nabi, Nabi beritahu, itu saja kita berdasarkan tu. Kita nak fikir-fikir tak boleh. Nak fikir-fikir tak boleh. Kita nak katakan ada wujudnya makhluk lain, hak lain daripada tu. Hak tu kita panggil khayal. Orang tak panggil ilmu, panggil khayal. Kita mereka-reka benda hak tak ada. Nak mengisbatkan benda hak tak ada ini ialah dengan semata-mata kita terima daripada mulut Nabi SAW lah. Jadi 3 perkara yang ulama simpulkan ilmu akidah ni terbahagi pada 3. Al-uluhiyah, ketuhanan, cerita pasal sifat Tuhan, satu. Yang kedua, an-nubuwah, cerita pasal kenabian, kedua. Dan yang ketiga ialah sam'iyah, cerita tentang perkara-perkara ghaib. Jadi 3 ni. Jadi akidah dia tidak lari daripada perbahasan 3 perkara ini. Ini perbahasan asal. 3 perkara ni. Kalaulah ada kitab-kitab yang tambah perkara lain, itu sekiranya sebagai penyempurnaan dan sebahagiannya menjadi perbezaan antara akidah ahli sunnah dengan akidah mazhab-mazhab yang lain daripada ahli sunnah. Ada juga kalau kitab yang lebih besar dia cerita pasal imamah, pasal apa ni, menegakkan, memilih pemimpin, cerita pasal sahabat, cerita pasal apa nama ni, keafdalan sahabat. Itu semua tu kerana apa? Kerana nak membezakan akidah ahli sunnah dengan akidah mazhab-mazhab lain dalam firaq Islamiyah ni. Baik. Okey, habis pembicaraan. Faedahnya. Jadi faedah ni tahu juga. Belajar tak tahu faedah.
Orang panggil belajar tak tahu faedah ni boleh faedah. Boleh faedah, boleh faedah, tak ada benda-benda. Kita kurang nak tahu faedah kita belajar ni. Nak tahu faedah kita belajar ni. Kalau belajar tak ada faedah, tak ada. Baik, maknanya kita telah membuang masa kita lah. Buang masa orang panggil. Jadi kurang-kurangnya kita tahu faedahnya besar. Tapi ilmu ni tak ada lah, tak ada faedah langsung. Biasanya ada juga, cuma faedah yang paling mana paling perlu diutamakan. Sebab itu ulama letakkan antara mabadi asyarah tu, perkara asas pendahuluan ilmu tu, antaranya dibincangkan faedah. Apakah faedah ilmu yang kita belajar ni? Ia katanya apa faedah dia? Dia tulis benda tu. Selama-lama dapat kemenangan dan beruntung bagi orang yang tahu, pandai dengannya. Gitu. Betul. Selama-lama dapat kemenangan dan beruntung bagi orang yang tahu, pandai dengannya. Apa faedah belajar ilmu akidah ni? Selama-lama dapat kemenangan. Dia dalam terjemah kata apa nama ni, bil fawz bis sa'adati, al fawzu bis sa'adatil abadiyyati, mendapat kemenangan dengan kebahagiaan yang berkekalan. Kebahagiaan yang berkekalan. Itu antara disebutkan faedah ni. Sama je, cuma takbir ibarat atau perkataan yang berbeza je. Faedah akidah ni apa dia? Mendapat kebahagiaan yang kekal. Itu sama, selama-lama dapat kemenangan. Kemenangan fauz. Dan beruntung, saadah, kebahagiaan bagi orang yang tahu dan pandai. Orang yang tahu ilmu akidah dan dia bukan tahu saja. Bukan tahu dan beriktikad. Tahu dan beriktikad, dia akan mendapat kebahagiaan yang kekal. Apakah kebahagiaan yang kekal itu? Selama-lama dapat kemenangan dan beruntung, ialah syurga. Mendapat syurga lepas daripada azab neraka. Itu hak paling, kita kata paling faedah yang paling besar. Faedah yang paling besar. Kerana apa? Kerana besarnya akidah yang benar ini. Seseorang yang mempunyai akidah itu, walaupun sebanyak mana maksiat atau dosa yang dibuat, dia tidak akan kekal dalam neraka. Dia tidak akan kekal. Dia akan pasti masuk syurga. Jadi syurga ni, di neraka ni, sama ada akan syurga selama-lamanya ataupun neraka selama-lamanya pada akhirnya. Maka orang yang mukmin tetapi diazab dalam neraka, pasti dia tidak akan kekal. Kerana sebab keimanan tu, dia akan keluar juga dan dia akan duduk dalam syurga selama-lama. Dah neraka tu, dah bukan nak masuk neraka dulu. Bukan sehari dua ni. Kalau di dunia nak masuk penjara pun tak mudah. Masuk penjara pun tak mudah. Tak mudah. Tu penjara beberapa hari saja. Tapi di akhirat, masuk dalam neraka, walaupun sekejap, sepatutnya kita minta jauh, walaupun sekejap pun tak boleh. Kerana apa? Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Tuhan kamu seumpama alfi sanah, 1000 tahun sebagaimana tahun dunia. Jadi lama. Jadi orang yang ditakdirkan diseksa terlebih dahulu, maka mereka ini akan diseksa dengan ketentuan Tuhan berapa lama, tapi akhirnya akan dikeluar balik. Sehinggalah manusia yang terakhir keluar daripada neraka Jahannam, dia ini akan dimasuk dan dibasuhkan dalam Nahrul Hayah,
dalam sungai kehidupan, dia panggil, yang mana orang terakhir yang keluar daripada neraka ini jadi retung macam kayu arang kerana lamanya dibakar. Kemudian Allah Ta'ala masukkannya dalam sungai kehidupan, Nahrul Hayah. Lalu keluar balik, dia tumbuh macam mana segar balik, tumbuh segar balik, jadi balik sebagaimana segar, bagaimana manusia yang biasa. Lalu barulah dia dimasukkan ke dalam syurga. Nampak? Jadi faedahnya ialah mendapat kemenangan dan beruntung bagi orang yang tahu pandai dengan dia. Okey. Kalau tahu saja tak jadi. Sebab i'tikad ini bukan sekadar untuk tahu, tapi untuk pegang. Kerana apa? Kerana ada sahaja orang yang bukan Islam. Zaman Nabi pun ada. Sebahagian daripada musyrikin Mekah, mereka tahu Nabi tu betul. Mereka tahu Quran tu wahyu Allah, tapi mereka tak iman. Mereka tak beriman. Sebab mereka tak boleh menunduk diri kepada Allah. Mereka tak boleh terima Nabi itu sebagai Rasul. Sombong dan takabur mereka, akhirnya tak beriman. Padahal tahu bahawa betul Rasulullah. Jadi bukan sekadar kena tahu, tapi kena pegang dan yakin. Okey. Seterusnya, pengarang dia sebut tentang agama pula. Agama. Sekarang ni kita akidah ini akidah berkait dengan perkara-perkara yang agama. Jadi kena tahulah apa erti agama-agama. Tengok, dia kata agama ialah perhimpunan hukuman Allah yang yang diturun tak? Sini dia tak beki atau dia beki yang diturun ke atas lidah Rasul bagi hambanya yang mukallaf, yang membawa hukum itu kepada kebaikan dan kebajikan hambanya di dunia dan di akhirat. Agama. Apa itu agama? Dia takrif dalam bahasa Arab, wad'un ilahiyun saqahullahu lidhawil uquli lima fihi salihul ad-dunya wal akhirah. Lebih kurang lah. Depan tu wad'un ilahiyun sa'iqun lidhawil uquli bikhtiyarihimul mahmud. Bikhtiyarihimul mahmud lima fihi salahuhum dunyan wa ukhra. Apa itu agama? Agama ialah perhimpunan hukuman Allah. Agama ni ialah himpunan daripada hukum-hukum Allah yang Allah turunkan ke atas lidah Rasul, diturunkan bagi hambanya yang mukallaf. Agama ni diturunkan bagi hamba mukallaf. Sebab itu binatang dia tak ada agama. Binatang tak ada agama. Kambing ni agama dia, Nasrani ke Majusi. Ada agama. Kad menalang pun tak tulis agama. Kad menalang surat beranak kambing ada. Kalau manusia ni ada. Manusia ada agama lalu. Bahkan dalam surat beranak ada, dalam kad menalang ada kan. Waktu hak sistem dunia tak apalah. Tapi tengok, agama ni hukuman atau himpunan hukum yang Tuhan turun melalui Nabi bagi siapa? Bagi hambanya yang mukallaf. Yang membawa hukum itu Allah Ta'ala turunkan untuk apa? Allah Ta'ala turunkan hukum-hukum ni yang membawa hukum itu kepada kebaikan dan kebajikan.
Tujuannya untuk memberi kebaikan hamba-Nya di dunia dan di akhirat. Itu dia takrif agama. Bila kata agama tu benda, ialah hukum hakam yang Tuhan turunkan kepada Nabi untuk kita, dengan mana pada hukum tu ada kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Itu secara rekahnya gitu. Nampak? Itu dia agama. Jadi bila kita faham gitu, itu penting tu. Kita tahu bahawa agama ni tak boleh nak reka-reka. Sebab dia wad'un ilahiyyun, dia penurunan dan penentuan Tuhan. Kita nak reka-reka amalan ibadat tak boleh. Haji kena buat di Mekah. Orang tak buat dekat Bukit Payung, Ayoping. Ada buat haji situ. Haji mesti dengan syarat-syaratnya, mesti dengan rukun-rukunnya. Tak boleh kita tambah sendiri. Tawaf di Zam-Zam Tower, tak boleh. Tak boleh buat. Penentuan tu daripada Allah, yang diturunkan kepada Nabi, dan kena ada Rasul kepada mukallaf kita. Syarat yang nak menerimakan arahan itu mukallaf. Orang gila tak ada kira lah tu. Dia tak ada dosa, tak ada apa tu. Yang membawa, dan ini juga kena faham bahawa hukuman yang Allah Ta'ala turunkan ni, dia bawa kepada kebaikan dan kebajikan hamba tu sendiri di dunia dan akhirat. Jadi bila hukuman Allah ni, dia akan susun kehidupan kita di dunia jadi molek, jadi bahagia. Bukan sekadar dunia, dan akhirat dia akan susun kehidupan kita dan amalan ni supaya apa yang dibuat di dunia mendapat hasilnya di akhirat nanti. Nampak? Mendapat hasilnya di akhirat nanti. Okey. Kemudian tanda orang beragama yang sebenar 4 perkara. Kita faham agama tu apa kan? Sekarang ni apa tanda orang itu beragama? Apa tanda orang itu sebenar-benar beragama? Ada 4 perkara. Pertama, iktikad yang betul. Orang itu mesti beriktikad yang betul. Kalau kata saya ni beramal dengan agama tapi iktikad salah, tak betul lah. Makna orang itu tidak beragama. Orang itu dakwa saja dia beragama tapi dia sebenarnya tidak beragama. Mesti iktikad yang betul. Apa dia? Iaitu kejak. Dia berguna istilah kejak. Kejak. Kejak bahasa Melayu kita sebut apa? Kejak ni bahasa Melayu dah kan? Kemah keming. Kemah keming. Sudah bahasa Terengganu. Kemah keming, dok gogeh sikit. Kemah keming di hati dengan ketuhanan dan lain-lain yang diiktikad oleh ahli sunnah. Kejak dengan apa? Dengan apa yang kita akan belajar lagi. Buat akidah ni. Kemah keming dan kita pegang betul-betul di hati, ikat simpul betul-betul di hati tentang ketuhanan, perkara yang berkaitan ketuhanan. Allah Ta'ala sifatnya, bagaimana dia menyalahi yang dengan segala yang baharu dengan makhluknya, dan lain-lain yang diiktikad oleh ahli sunnah. Dan lain-lain lagi lah yang kita akan sebut, pengarang akan sebut dalam kitab ini, yang diiktikad ahli sunnah wal jamaah. Okay. Bukan ahli sunnah wal jamaah mana? Contohnya Syiah ke apa kita kata, Syiah, lagi kita kata Ibadiyah ke Khawarij ni macam mana? Mu'tazilah ke macam mana? Orang ini dalam bahaya istilah ni. Dia masih Islam. Dia masih Islam lagi mana mereka itu tidak membuat perkara yang mengeluarkan pada kufur. Dia masih Islam, tapi Islam yang mana? Yang tidak mengikut ajaran ahli sunnah wal jamaah, apa yang ditinggalkan oleh Nabi, sahabat. Ada benda-benda yang mereka tidak ikut sawadul a'zam, majoriti umat Islam, yang mana Nabi SAW, Nabi sebut bahawa umat ini akan pecah kepada berapa golongan kan? Berapa? 73. 73 jalan yang sampai hanya satu jalan. Ada yang hanya sampai hanya satu jalan.
73. Okey, 73 tu banyak lah. Jadi dalam banyak-banyak tu yang Allah Ta'ala jamin, Nabi sebut ma'ana alaih, apa yang aku bawa dan sahabat aku bawa. Jadi ini yang disebut oleh ulama, oleh ahli sunnah sebab ikut Nabi, wal jamaah sebab ikut majoriti orang ramai daripada umat Islam. Kenapa ikut hak ramai? Kerana hak ramai ni biasanya lebih betul lah. Sebab terjamin sikit. Bila ramai ni, siapa ramai mereka ni? Mewakili kalau akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, ahli hadis, akidah salaf yang betul. Kalau fiqh pula mewakili oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ahmad. Tasawuf pula, tasawuf yang dihuraikan oleh Imam Ghazali, yang dia ambil daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi mereka ini yang mendapat penerimaan umum. Orang anggap mereka inilah sebagai menjadi arus perdana bagi arus perdana dalam pemahaman benar bagi agama Islam. Ada je hak faham hak belok-belok, ada je. Hak faham ekstrim, hak faham ni bid'ah, hak faham ada je. Tapi itu bukan fahaman yang mana jelas atas jalan yang betul. Mereka itu dalam bahaya. Masih dalam Islam tapi dalam bahaya. Macam kalau jalan tu hak lurus, hak terang, itu ahli sunnah. Hak tepi-tepi, hak gelap, hak tu hak bukan ahli sunnah. Jadi kalau kita nak pilih, kita pilih hak betul, hak terang, hak jelas, hak lurus. Kenapa kita nak pilih hak kelabu-kelabu, hak tak ada lampu, hak jalan pun tak tar lagi, lubang pun tak tu lagi dah. Ada. Apa nak pilih hak tu ni jalan lurus, tak ada apa. Jadi kita meletakkan diri kita pada bahaya. Nampak? Sebab itu dia kata yang diiktikad ahlus sunnah. Yang kedua, menunaikan ibadat kerana Allah, tidak kerana masuk dah ke? Tak. Menunaikan ibadat kerana Allah. Maknanya apa? Ibadat yang ikhlasul ibadah, dia panggil ikhlasul ibadah. Mengikhlaskan ibadat kerana Allah, bukan kerana yang lain. Ni juga penting ni. Maknanya kalau ibadat yang dibuat bukan kerana Allah, orang ini telah lari daripada jalan beragama yang betul. Yang ketiga, mengerja segala yang disuruh. Fi'lu al-ma'murat, mengerjakan segala yang disuruh. Apa yang Allah Ta'ala suruh, buat. Itu tanda orang itu beragama. Kalau Tuhan suruh tak buat, orang panggil tak beragama. Tak beragama, bukan kafir, orang panggil tidak beragama dengan sebenar. Orang yang tidak mengambil penting, tak cakna tentang agama dia, tak cakna tentang agama dia. Macam pelajar sekolah lah, kadang nak pergi sekolah, kadang nak pergi sekolah. Orang panggil benda pelajar juga, tapi pelajar yang tidak cakna dengan pembelajaran. Jadi beragama dengan agama yang sebenar ialah mengerja segala yang disuruh. Dan yang keempat, meninggal segala yang dilarang. Fi'lul ma'murat wa tarkul manhiyat, meninggalkan perkara yang dilarang. Apa yang Allah Ta'ala, apa yang agama larang, kita tinggalkan. Sama juga, tidak lari ni. Ma'murat perkara yang disuruh, manhiyat perkara dilarang. Tak lari. Kita ni duduk dalam suruhan dan larangan Tuhan, di mana apa yang Tuhan suruh kita buat, apa yang Tuhan larang kita tinggal. Okey. Jadi itu dia kata ini tanda orang itu beragama dengan sebenar. Ada 4 perkara tadi. Kemudian katanya agama terhimpun dalam 3 perkara. 3 perkara pula ni. Apa dia 3 perkara ni? Sebagaimana yang masyhur, yang dalam hadis Jibril datang kepada Nabi dalam bentuk rupa seorang lelaki. Mari jumpa Nabi, setuh lutut dia pada lutut Nabi, letak tangan dia atas lutut Nabi, lalu dia tanya kepada Nabi, mal Islam, apa dia Islam? Wa mal iman, apa dia iman? Wa mal ihsan. 3 perkara ni lah.
Inilah. Jadi agama tu himpunan kepada 3 perkara ni. Nampak? Himpunan kepada 3 perkara ni. Ni dipanggil hukum-hukum Allah Ta'ala turun tu, kita pecah pula. Dia tu dibahagi pula kepada 3. Sama ada Islam, ataupun iman, ataupun ihsan. Jadi secara ringkas, sebelum kita masuk secara detail ni, Islam itu ialah amalan yang berbentuk zahir. Dia panggil tergolong dalam istilah Islam. Syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, itu zahir. Iman ini ialah berkait dengan i'tikad, hak dalam, i'tikad pegangan seseorang. Itu keimanan. Dan yang ketiga ialah ihsan. Ihsan ni berkait dengan hati, dengan amalan-amalan hati, membersihkan hati daripada sifat mazmumah, mengisi dan menghiasi hati dengan sifat mahmudah, dan menjaga daripada rosaknya amalan-amalan dengan perkara-perkara penyakit-penyakit hati. Jadi ini 3 perkara yang terhimpun dalam makna agama itu, iaitu Islam, iman dan juga ihsan. Kemudian kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Islam. Kita betul situ. Ada soalan? Ada pertanyaan? Tak ada lah. Jadi kalau tidak ada, sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.